Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Ustazah Puan Hasimah binti Syahrudin. Tajuk bagi kumpulan kami yang akan dibentangkan adalah kaedah pengagihan dalam Islam. Isi kandungan yang terdapat dalam tajuk pembentangan kami adalah pengenalan zakat, wakaf, faraid dan wasiat, sedekah, hibah, jaranan dan kesimpulan. Pengenalan bagi tajuk kami adalah pengagihan oleh Islam adalah perlu dan jaga kebajikan masyarakat dan golongan yang kurang mampu dengan amanah demi mengelakkan harta dimonopoli oleh golongan tertentu. Demi menjaga kebajikan masyarakat, ia perlu diagihkan dengan adil dan ihsan. Terdapat beberapa kaedah pengagihan dalam Islam iaitu zakat, wakaf, faraid dan wasiat, sedekah dan hibah. Tajuk pertama yang akan kami bincangkan adalah zakat. Pengertian zakat dari segi bahasa berasal daripada kalimah zakaya yang bermaksud suci dan subuh, termasuklah bersih, berkat dan baik untuk penerima dan pembayar zakat. Dari segi istilah pula, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu dengan ikut syarat yang ditetapkan bagi diagihkan kepada golongan yang sepatutnya. Jenis zakat terbagi kepada dua, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah makanan asasi yang dikeluarkan sebanyak 1 gantang bagdan yang dibayar pada bulan Ramadan, iaitu mulai 1 Ramadan sehingga 1 Syawal sebelum solat sunat Aidilfitri. Zakat harta pula maksudkan dibayar pada bila-bila masa sahaja. Kadar yang kena zakat harta adalah 2.5%. Contoh zakat harta adalah tanaman dan buah-buahan, haiwan ternakan, emas, perak, mata wang, perniagaan dan galian. Terdapat 8 golongan yang akan menerima zakat, yang layak menerima zakat. Selain daripada 8 golongan ini, mereka tidak layak menerima zakat. Golongan yang pertama adalah fakir, golongan yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'alaf, kelima rikab, 6 al-gharimin, 7 fisabilillah dan yang ke-8 iaitu ibnus sabil. Syarat wajib zakat adalah Islam. Orang yang selain daripada beragama Islam, mereka tidak wajib menunaikan zakat. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga cukup haul. Yang keempat sempurna milik. Yang kelima mempunyai harta melebihi keperluan dan makanan. Tajuk yang kedua yang akan dibincangkan adalah wakaf. Pengertian wakaf dari segi bahasa adalah memberi makna, berhenti, menegah, menahan. Dari segi istilah, suatu bentuk harta sama ada secara soreh, terang-terangan atau kinayah, iaitu direct, di mana harta berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya sahaja digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan sama ada berbentuk umum atau khusus. Bentuk-bentuk pewakafan dibahagikan kepada dua, wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am adalah merupakan mana-mana bentuk harta wakaf yang dilakukan untuk tujuan kebajikan tanpa menentukan mana-mana organisasi yang akan mengendalikannya. Wakaf khas adalah yang diwakafkan oleh pewakaf dengan syarat-syarat yang tertentu untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Rukun wakaf terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah pewakaf, iaitu orang yang memberi wakaf, orang yang menyedekahkan wakaf dia, menyedekahkan harta dia untuk digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan, seperti tanah untuk tanah perkuburan. Yang ketiga adalah penerima wakaf. Penerima wakaf adalah orang-orang yang akan menggunakan harta yang akan diwakafkan itu. Yang keempat adalah lapas ketika wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyazana binti Muhammad Zam akan membentangkan tentang tajuk faraid, wasiat dan sedekah di bawah tajuk kaedah pengagihan Islam.
Okay, pertama sekali mari kita lihat apakah itu definisi faraid dan hak mewarisi. Definisi ilmu faraid ialah dari segi bahasa ialah kadar ditetapkan, manakala dari segi istilah ialah bahagian yang ditetapkan mengikut hukum syarak kepada waris. Ilmu faraid bermaksud kaedah-kaedah fiqh dan hisab yang melaluinya dapat diketahui habuan atau bahagian setiap waris ke atas harta pusaka. Dan ilmu faraid terbentuk hasil kombinasi ilmu fiqh iaitu ilmu nasab dan ilmu fatwa dan ilmu hisab iaitu matematik. Kesimpulannya, ilmu faraid berkaitan dengan semua pemasahan pembahagian pusaka. Di sini kita boleh lihat hak mewarisi adalah kepada yang pewaris pertalian darah seperti bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan melalui perkahwinan iaitu perkahwinan yang sah menurut Islam dan di kalangan orang Islam. Jika tiada waris, harta si mati akan diserahkan atau diuruskan oleh Baitumal, sebuah organisasi yang menguruskan harta pusaka. Okey, baik kita lihat siapakah yang layak dan hak mewarisi untuk harta faraid. Okey, maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli warisnya setelah seseorang itu meninggal dunia, seperti anak, isteri, suami, ibu dan lain-lain menurut hukum Islam. Harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan setelah ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris seperti zakat, nazar dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak ialah tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta. Berikut adalah contoh harta yang boleh dibahagikan secara faraid ialah seperti tanah, bangunan iaitu rumah, barang kemas, perak, insurans atau wang tunai sama ada yang dilaburkan atau tidak serta binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta atau kerbau. Okey, mari kita lihat pula golongan yang layak menerima faraid. Okey, jalan untuk melakukan pembahagian pusaka ialah dengan terlebih dahulu kita perlu meneliti siapakah di antara waris yang berhak menerima pusaka dengan jalan ashabul furud. Kemudian dicari siapakah yang mahjud, barulah bakinya diberikan kepada yang berhak menerima asabah. Asabah furud adalah kumpulan akan mengambil pusaka menurut bahagian telah ditetapkan berlandaskan syarak. Misalnya 1/3, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6 dan 1/8. Dan contoh bagi golongan terlibat adalah suami atau isteri, nenek atau ibu, datuk atau bapa, cucu perempuan atau anak perempuan, saudara perempuan sebapa atau seibu dan saudara perempuan kandung. Manakala asobah pula ialah golongan yang akan menerima baki setelah golongan yang pertama mendapat bahagian golongan asobah. Asobah terbagi kepada 3 jenis. Okey, iaitu yang pertama ialah asobah binafsi. Pembahagian ini dengan cara menghabiskan segala harta atau mengambil semua sisa untuk bahagian orang lelaki dan merekanya terdiri daripada 12 orang lelaki dalam keluarga. Yang kedua pula ialah asobah bil ghair. Itu pembahagian pusaka ini pula dengan cara mengambil sisa baki harta atau menghabiskan semua harta untuk sekalian perempuan disebabkan adanya orang lelaki lain. Ini terdiri daripada 4 orang iaitu anak lelaki atau perempuan, cucu lelaki atau perempuan, saudara kandung lelaki atau perempuan dan saudara sebapa lelaki atau perempuan. Seterusnya ialah asobah ma'al ghair. Pembahagian pusaka dengan cara menghabiskan semua sisa harta untuk semua orang perempuan sebab berserta orang perempuan terbahagi kepada 2 iaitu saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak atau cucu perempuan dan saudara perempuan sebapa. Dan seterusnya golongan terakhir yang layak menerima faraid ialah dawil arham. Dawil arham ialah golongan yang masih ada hubungan kerabat dengan si mati. Dia terbagi kepada 4 iaitu golongan cucu dan cicit dari anak dari cucu dan golongan anak saudara dari saudara perempuan, golongan datuk dan nenek serta golongan emak saudara atau bapa saudara atau saudara perempuan. Baik, seterusnya kita boleh lihat di sini ada gambar rajah yang menunjukkan asas kiraan faraid yang asas mengikut hukum syarak. Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka faraid
akan diterima sebagai untuk bapa 1/6 jika arwah tiada anak atau ada anak perempuan sahaja, tambah baki, dan 1/6 jika arwah ada anak. Untuk ibu pada si mati ialah 1/6 jika arwah ada anak dan 1/6 tiada anak tetapi arwah ada saudara kandung 2 ke atas dan 1/3 jika arwah tiada anak. Selain itu, anak perempuan 1/2 anak perempuan tunggal tanpa anak, 2/3 anak perempuan melebihi seorang tanpa anak lelaki dan 1/2 jika berkongsi dengan anak lelaki. Manakala untuk anak lelaki pula ialah 2/1 jika berkongsi dengan anak perempuan dan semua baki kepada harta si mati jika anak itu lelaki sahaja. Untuk suami, kalau si mati ialah isteri, 1/2 arwah tiada anak dan 1/4 arwah ada anak. Manakala untuk isteri atau isteri-isteri jika si mati adalah suami, 1/4 arwah tiada anak, 1/8 jika arwah ada anak. Right, gambar rajah sebelah ini ialah sebelum harta difaraidkan, harta pusaka yang boleh dibahagi adalah untuk belanja pengebumian, hutang dan juga wasiat. Okey, baik. Mari kita lihat pula tajuk wasiat, syarat wasiat dan rukun wasiat. Okey, wasiat ialah pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain yang mana pemberian tersebut hanya berkuat kuasa setelah pewasiat meninggal dunia. Dan ianya juga boleh ditarik balik atau dibuat wasiat lain dan ia berkuat kuasa setelah pewasiat meninggal dunia dan penerima wasiat bersetuju untuk menerima wasiat tersebut. Kita lihat syarat orang yang berwasiat ialah ahli tabaruk merdeka. Syarat penerima wasiat ialah mesti ada ketika pewasiatan, sedia maklum, boleh memiliki harta dan berhak, bukan di kalangan pembunuh beragama Islam. Okey, rukun wasiat pula ialah mesti ada pemberi wasiat, penerima wasiat, harta dan juga sirah. Jadi urusan selepas kematian yang perlu dilakukan bagi memudahkan proses pengurusan harta yang ditinggalkan adalah waris adalah seperti berikut. Pertama, pengebumian. Urusan yang perlu disegerakan. Seperti sabda Rasulullah, apabila matinya seorang daripada kamu, maka janganlah kalian mengurangkan atau melewatkan pengebumian. Sebaliknya, segerakan membawanya ke kubur. Riwayat Barahaqi. Selepas tu, jika si mati ada harta, gunakanlah untuk membayar hutang. Sama ada hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Contoh hutang kepada manusia ni macam hutang lah yang tidak lagi dilangsaikan. Kalau hutang kepada Allah, contoh dia, jika si mati tu belum membuat haji atau membuat umrah, buatkanlah badal haji, badal umrah untuk si mati daripada harta yang ditinggalkan. Lepas itu pusaka, di mana selepas berlaku kematian, status harta benda bertukar tangan kepada para pewaris yang perlu menjalani proses penukaran hak milik seperti proses perolehan kuasa, proses pentadbiran dan proses pembahagian kepada para waris yang layak. Okey, baik, kita teruskan lagi, masih lagi di bawah tajuk wasiat. Okey, menurut laporan Jabatan Tanah dan Galian Negara 2016, statistik harta beku melebihi RM60 bilion dan terus meningkat setiap tahun. Ini kerana tahap kesedaran umat Islam di negara kita masih rendah terhadap pengurusan harta pusaka. Dan ramai di kalangan masyarakat menganggap sesuatu proses pengurusan harta pusaka hanya perlu dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, tetapi hakikatnya ia lebih mudah dilakukan jika masih hidup. Okey, mari kita lihat definisi wasiat mengikut pandangan Islam. Okey, yang pertamanya wajib. Wajib jika si mati mempunyai tanggungjawab wajib yang perlu diselesaikan seperti hutang, zakat, kafarah dan haji yang dibimbangi tidak dapat ditunaikan jika tidak diwasiatkan. Keduanya ialah haram. Jika wasiat itu untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak, yang boleh memudaratkan waris atau orang lain. Seterusnya ialah harus.
jika wasiat dibuat kepada orang kaya sama ada kaum kerabat atau mana-mana pihak tanpa tujuan yang tidak menentu, tanpa apa-apa tujuan, saja-saja. Dan juga makruh hukumnya jika wasiat diberikan kepada orang yang fasik atau orang yang selalu melakukan maksiat ataupun wasiat mempunyai harta yang sedikit dan pada masa yang sama mempunyai waris yang miskin yang sangat memerlukan harta. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada topik sedekah. Okey, mari kita lihat definisi sedekah menurut bahasa ialah pemberian yang disunatkan. Dan juga dari segi istilah ialah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, baginda bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma yang diperoleh dengan usaha yang halal, Allah SWT akan menerimanya dengan tangan kanannya, iaitu yakni menerima dengan berkahnya. Kemudian dia melipat gandakan berkahnya bagi pelakunya sebagaimana seseorang dari kamu menggandakan maharnya, bahkan satu suap akan menjadi sebesar gunung Uhud. Itulah impak jika kita bersedekah, sungguh besar sekali. Okey, mari kita lihat konsep sedekah pula ialah konsep sedekah ni dia tidak terhad sahaja kepada harta benda dan juga wang ringgit. Malah ia merupakan satu amalan mulia, amalan murni yang merangkumi satu amalan bermanfaat kepada individu, masyarakat dan juga negara. Okey, contoh amalan bersedekah ni ialah pertama, melakukan keadilan di antara kawan yang bergaduh, jadi orang tengah untuk meleraikan pergaduhan. Lepas tu kita memberi kata-kata semangat atau kata nasihat yang baik kepada orang lain, ia juga satu sedekah. Membantu rakan-rakan dari segi pelajaran, memberi ilmu kepada orang lain, ia juga satu sedekah. Memberi senyuman, memberi salam jika berjumpa dengan orang lain juga satu sedekah. Membantu jika ternampak apa-apa benda di atas jalan raya yang boleh menghalang laluan orang lain, kita tolong ketepikan, ia juga satu sedekah. Memberi laluan kepada orang lain, memudahkan kerja orang lain juga satu sedekah. Membantu orang sekeliling kita dengan menggunakan kudrat kita untuk mengangkat barang dan sebagainya, ia juga satu sedekah. Selain jika kita menaiki kenderaan awam, kita memberikan juga tempat duduk kita kepada warga tua, ibu mengandung atau orang kelainan upaya juga ialah satu contoh amalan sedekah. Okey, baik, kita lihat manfaat sedekah. Di sini ada contoh manfaat sedekah kepada individu, iaitu pertama, apabila kita sedekah, kita akan mengundang datangnya rezeki yang lebih banyak. Dan ada satu hadis tu mengatakan kita tidak akan miskin jika kita bersedekah, bahkan kita akan menerima lebih lagi. Ia juga dapat menolak bala atau musibah ke atas kita, menyembuhkan penyakit dan juga memanjangkan umur. Okey, manfaat sedekah kepada keluarga pula ia dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, mendapat keberkatan daripada Allah SWT serta dapat menyelesaikan masalah ekonomi antara sanak saudara. Contoh, jika keluarga kita ada masalah kewangan, kita sedekah. Contoh ada 3-4 orang adik-beradik, seorang kena berhentikan kerja, yang lain sedekah, so dapatlah dia modal untuk memulakan satu pekerjaan atau perniagaan yang baru. Dan dari segi masyarakat pula ialah melahirkan masyarakat penyayang dan dapat juga menaikkan imej Islam di mata dunia dan membantu golongan yang kurang berupaya. Contoh, negara kita banyak membantu negara-negara Islam lain seluruh dunia dengan membangunkan sekolah, membangunkan masjid, selain memberi juga peralatan untuk perubatan dan juga makanan untuk rakyat-rakyat negara Islam yang lain secara ikhlas. Okey, sekian saja dari saya. Seterusnya kepada rakan sekumpulan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada
Syazana untuk memberikan saya peluang untuk membentangkan tentang subjek kita ini. Tajuk yang seterusnya adalah mengenai hibah. Hibah adalah satu pemilikan harta yang sah di sisi syarak. Dari segi bahasa pula adalah hibah adalah pemberian sama ada dalam bentuk ain dan manfaat. Dari segi istilah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan, iaitu dalam bahasa Arab adalah hibat. Jenis hibah. Jenis hibah ada 3 jenis, iaitu hibah mutlak, hibah bersyarat dan hibah amanah. Dan apakah itu hibah mutlak, apakah itu hibah bersyarat dan apakah itu hibah amanah. Hibah mutlak ialah bermaksud hibah mutlak ialah pemberian terus atau serta-merta dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Hibah mutlak ini sebagai contohnya kita boleh ambil sebagai kita memberikan satu harta yang di mana dia akan menjadi mutlak kepada penerima. So kita tak ada hak untuk mengambil yang ini kerana ia telah secara automatik telah menjadi harta pusaka. Hibah bersyarat. Hibah bersyarat adalah hibah mempunyai 2 makna, iaitu umrah bermaksud hibah bersifat sementara, manakala hibah rukbah pula adalah hibah bersyarat apabila berlaku kematian salah seorang pemberi atau penerima hibah. Hibah amanah. Hibah amanah bermaksud menggunakan khidmat pemegang amanah yang dilantikkan sebagai pemegang kuasa seperti orang perseorangan, badan berganun atau institusi sehinggalah penghibah bersedia menyediakan hibah atau meninggal dunia. Seterusnya adalah syarat-syarat dalam hibah. Syarat-syarat dalam hibah ada terbagi kepada 4 syarat. 4 syaratnya iaitu pemberi hibah, al-wahib, penerima hibah dan harta yang dihibahkan. Dan terakhir sekali adalah lafaz ijab dan kabul. Keistimewaan pemberian hibah. Pemberian hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang ataupun sekumpulan orang yang tertentu. Yang kedua adalah kadar atau jumlah pemberian adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Yang ketiga adalah pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah yang hendak diagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan untuk pengagihan dalam Islam. Cadangan pengagihan dalam Islam perlulah dilaksanakan oleh pelbagai peringkat supaya ia membolehkan semua individu mendapat hak masing-masing. Seperti Baitul Mal juga memainkan peranan yang sepatutnya dengan lebih telus agar tiada individu yang terlepas pandang. Melakukan pencegahan penyelewengan harta dilakukan melalui larangan memperoleh harta pulangan harta dengan amalan riba, larangan pembekuan harta dan pembayaran dan sebagainya. Hibah. Secara kesimpulannya, konsep pengagihan berbalik kepada peraturan Allah SWT dan demi kesejahteraan sesama umat manusia. Tambahan pula supaya tiada jurang antara kekayaan dan kemiskinan. Ia bagi memastikan manusia hidup dengan aman, damai dan mendapat bahagian yang sewajarnya. Dan Islam juga mengajar kita bekerjasama dalam menangani kadar kemiskinan dan membantu golongan-golongan yang tertentu dengan selayaknya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harta dan jumlah yang hendak diagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan untuk pengagihan dalam Islam. Cadangan pengagihan dalam Islam perlulah dilaksanakan oleh pelbagai peringkat supaya ia membolehkan semua individu mendapat hak masing-masing. Seperti Baitul Mal juga memainkan peranan yang sepatutnya dengan lebih telus agar tiada individu yang terlepas pandang. Melakukan pencegahan penyelewengan harta dilakukan melalui larangan memperoleh harta pulangan harta dengan amalan riba, larangan pembekuan harta dan pembayaran dan sebagainya. Hibah. Secara kesimpulannya, konsep pengagihan berbalik kepada peraturan Allah SWT dan demi kesejahteraan sesama umat manusia. Tambahan pula supaya tiada jurang antara kekayaan dan kemiskinan. Ia bagi memastikan manusia hidup dengan aman, damai dan mendapat bahagian yang sewajarnya. Dan Islam juga mengajar kita bekerjasama dalam menangani kadar kemiskinan dan membantu golongan-golongan yang tertentu dengan selayaknya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.